Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai menyelesaikan persamaan trigo, tetapi dia melibatkan persamaan dengan identiti hasil tambah hasil darab. So kalau kamu masih ingat lagi, dalam rumus trigo, jadi kita ada yang bahagian terakhir sekali, kalau tak silap saya, di mana kita ada ada trigo identity, kita ada compound angle punya formula, kita ada double angle, half angle dan yang terakhir sekali, yang ada yang melibatkan hasil tambah hasil darab, yang darab tukar kepada tambah, tambah tukarkan kepada darab. Ingat tak yang itu? So kita akan dia akan melibatkan perkara-perkara yang macam itu. Okey, macam mana bentuk persamaan dia yang melibatkan hasil identiti hasil tambah hasil darab tu? So ini adalah satu contoh daripada bentuk soalan yang kita perlu gunakan pendekatan demikian. Contohnya kita ada cos 2x, saya besarkan ya. Cos 2x tambah cos 4x sama dengan cos x. Nampak tak? Dekat sini pun dah ada perbezaan. Walaupun dia dua-dua cos, tetapi ini 2x, ini 4x. Dah lain. So, kita tak boleh simply selesaikan macam biasa. So, jadi, kita perlu menggunakan semua ataupun identiti yang melibatkan hasil tambah hasil darab yang bersesuaian. Okey, mari kita cuba selesaikan soalan ini. Cuma soalan ini dia punya sudut X ini ataupun theta X ini hanya di antara 0 hingga pi. 0 hingga pi. 0 hingga 180. Okey. Kebiasaannya jika soalan diberi dalam selang yang macam ini, iaitu dibagi 0 hingga pi, maka jawapan akhir kita mesti diberi dalam bentuk pi juga. So kebiasaannya kita dah jumpa banyak kes kan, dah jumpa banyak kes di mana ini kosong, belah sini, belah kanan ni adalah 360 kan. So kalau diberi dalam bentuk sudut, jadi penyelesaian yang terakhir sekali, jawapan kita yang last sekali tu, kita bolehlah bagi dalam bentuk sudut darjah kan. Tapi kalau diberi dalam bentuk pi, jadi kita boleh on the way kita nak selesaikan tu, kita boleh menggunakan sudut dalam bentuk darjah, tapi last kali kita kena convertkan ke dalam bentuk pi, 3 pi per 2 ke 5 pi per 3 ke, it depends pada itu. So kita kena kira lah, kena buat conversion di antara darjah ke radian. Kalau ingat semula darjah ke radian. Okay, now kita lihat apa yang kita maksudkan dengan ini. Kita ada dua contoh satu hasil tambah kita kena convertkan kepada darab, satu lagi darab kita convertkan kepada hasil tambah. Boleh? Now kita mula. Right, kita ada cos 2x tambah cos 4x. Jadi kita perhatikan, ini adalah hasil tambah. Kita akan menggunakan rumus yang bersesuaian. Ini adalah rumus dia yang dalam kotak ini yang akan kita gunakan. Boleh? So sekarang ni saya tulis kat sini tambah ke darab. So saya harap kamu faham So tambah ke darab. So jadi kita akan letakkan ini adalah A. Ini adalah A, ini adalah B. Okey, ini adalah A, ini adalah B. Tapi tak jadi masalah kalau kamu nak buat ini A, ini B pun dia tak jadi masalah. Sebab nanti kalau cos negatif, dia akan jadi positif balik. Ingat tak, kalau cos negatif 2x, dia sama dengan cos 2x. Kan? So ini untuk memudahkan. So kita buat macam ni lah. So jadi kita ada apa dekat sini, kita just plug the information. Just plug in saja A dengan B ni ke dalam. So, jadi bila kita isi semua ke dalam, kita akan dapat jawapan macam ni. Okey So, ingat yang ini kalau kamu nak terbalikkan, kamu nak tulis ini A, ini B, ini tak ada masalah
Ini cuma saya nak tallykan dengan di sini. Sebab kalau kamu letak ini A, ini B, this part akan dapat negatif. Faham? Akan dapat negatif X. Tapi cos negatif X dia sama dengan cos X. Sama je. Okey? So, jadi bila kita dah letak A dan B macam ni, kita masukkan ke dalam rumus dan kita cuba permudahkan, kita selesaikan pelan-pelan. Nampak? Di mana akhirnya kita boleh faktorkan dia. Nampak macam rumit kan? Tapi sebenarnya tidak. Ya? So, kita boleh faktorkan dia. So, bila kita faktorkan, kita dapat dua bahagian. Iaitu cos X sama dengan kosong. Satu lagi, 2 cos 3X tolak 1 sama dengan kosong. Sebab itu, kita dapat dua kotak dekat sini. Dan, what we are going to do adalah dapatkan nilai X. Ya, dapatkan nilai X. X kat sini adalah theta lah sebenarnya. Ya, so jadi, untuk yang mula-mula ini, kita lihat. Saya besarkan sikit. Kat sini. So, yang pertama kita dapat cos X sama dengan kosong. Dan di mana dia punya apa? Yang ni apa? Sudut rujukan. Ya, sudut rujukan dia adalah pi over 2. Dan X adalah pi over 2. Pi over 2 ni berapa? 90 kan? 90. So, dia ada satu je lah. Okey. Ini bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, apabila kita cuba selesaikan trigo yang ini, linear trigo so, kita akan dapati cos 3X sama dengan 1/2. Ya, 1/2. So, ingat semula cara macam mana kita nak selesaikan ini. Dia melibatkan kuadran kan. Melibatkan what is the sudut rujukan. So, jadi dekat sini macam biasa ya. Yang ini kita kira macam biasalah. Bermaksud kita ada ini ya. Kita ada beta. Kita ada cos macam ni. 1/2. Nampak? So, dekat sini, kita akan dapat, yang ni berapa? Kita kira sekejap. Kita ada shift cos 1/2. Kita akan dapat 60. Right? Ini kita akan dapat, ini adalah 60 darjah or equal to pi over 3. Okay? Yang ini. Boleh? So, kita dah dapat yang ini. So, jadi, tapi cerita dia tak habis lagi. Sebab hati-hati ya. Sebab dekat sini, kita ada cos 3X tau. Sebab kita kena check juga ni. Sama ada kita kena pusing sekali lagi ke tidak ke. It depends pada jawapan akhir kita nanti. Jadi, kalau kita nak mudahkan cerita, this part is okay lah. Tak ada masalah. Ya. Dekat sini, sudut ni berapa? Sudut ni 60 kan? Ada rajah tak saya bagi? Oh, tak ada rajah ya. So, basically, bila sudut 60, kita dapat macam ni tau. Kita dapat satu macam ni. Okay? Ni kuadran ke berapa? Kuadran ke 1 dan 4. So, kita ada sini dan keempat. Sudut dia adalah 60. Where is 60? 60 is here. This is 60. This is 60. Right? Tapi bukan ini yang kita nak. Kita nak, kalau saya buat merah kat sini, kita nak, satu adalah yang ini, satu lagi adalah yang ini. Betul? Dua ni. So jadi, untuk dua ni, kita dapat inilah. Kita dapat pi over 3 dan juga 5 pi over 3. Ini datang dari mana? Ini asalnya tak ada. Ya, ini 7 pi over 3 ni tak ada. Tapi kita kena tambah. Sebabnya apa? Sebabnya nanti nampak tak dekat sini ada 3x, somehow all this value kena divided by 3. Nampak kan? So maknanya kenalah cukupkan nilai-nilai x yang ini sudut dia berapa? Sudut dia adalah antara 0 hingga 180 kan? So, jadi kalau kita tak buat yang 7 pi over 3, so nilai x ni tak cukup. Maknanya dalam kes ini kita kena rotate sekali lagi. Kena kira satu lagi kat sini. Ini sampai sini. Satu lagi. Ya.
Tapi kita tak boleh ambil satu lagi yang daripada pusing sampai sebelah bawah ni. Sebab dia akan melebihi sudut berkenaan. So jadi maknanya ini adalah ekstra yang perlu kita buat dan kita akan dapat jawapan berikut. Okey, kalau oh ya, kat bawah ni ada lah. Kejap. Oh ya, yang ini. Ada saya buat rupanya. Okey, right. Ini tak ada masalah ya. Ini conversion sahaja. Conversion 90 pi over 2. Okey, cantik. Ini tak ada masalah. Ini. So, jadi sukuan 1, sukuan 4. Beta dia 60. Lepas tu, okey now. Sebenarnya kita dapat ini sahaja kan. Kita dapat 60 dengan 300 sahaja. Betul? Ini. 60 hingga 300 saja. Ini datang dari mana? Ini datang sebab kita kena tambah. Sebab kalau tak, 3x sama dengan 60 dan 300. X itu kena bahagi 3 kan? Kita dapat 20 dan 100. Kan? Cuma tak cukup. Sebab kita punya range adalah 0 sampai 180. Why not kita tambahkan satu lagi pusingan, tengok what happen. Adakah dia boleh berada di dalam selang ini? Bila kita tambah sekali lagi, iaitu apabila 360 tambahkan dengan 60, kita dapat 420. Macam ni, which is this one. Bila kita bahagikan dengan 3, kita dapat 140. 140 masih lagi berada dalam selang ini. Maka kita kena ambil. Nampak tak? So sebab itulah kita kena tambah yang ini. So maknanya nilai-nilai X ini adalah yang paling lengkap sekali. Kalau kita hanya beri 20 dan 100 tak cukup. Tak lengkap lah. Saya tak kata tak betul. Tapi dia tak cukup. Kena tambah dengan another one. Kena tambah satu lagi pusingan. Untuk kuadran 1 ni. Tapi kita tak boleh nak buat satu lagi pusingan ekstra untuk kuadran yang keempat. Sebab dia akan melebihi 180. So therefore jawapan adalah ini Alright, ini So ini apa ni? Ini adalah conversion. Macam mana kita nak convertkan? Ini adalah pada mula-mula kita belajar dulu conversion daripada degree kepada radian. Okay? So yang ini should be okay, this one. Alright, we go to another example here. Contoh yang ini adalah kalau tadi adalah tambah kepada darab, ini adalah darab kepada tambah. Kita lihat sekarang ini, dia ada sin, ada cos, lepas tu tak sama pula dekat tengah-tengah ni, tak sama pula nilai dia. Jadi kita akan menggunakan rumus yang bersesuaian. Ini dia rumus dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini ini rumus dia yang akan kita gunakan. So jadi kita declarekan ini adalah A, ini adalah B, and then kita substitutekan. Contoh ini saya tak lengkapkan semua sekali sampai akhir ya. Saya tunjuk macam mana cara nak buat sahaja. So once kita dah declarekan A, dah declarekan B, lepas tu kita masukkan ke dalam ini. Kita cuba lihat apa yang berlaku sekarang ni. Kita masuk ini sampai sini. This part kita boleh kira. Tekan kalkulator sahaja. Kita dapat 0.4848. Lepas tu kita simplifykan. Last kali kita dapat yang ni. Nampak tak? Dah dapat trigo ni, dah tinggal satu je tinggal. Sin. Asal dia apa? Asal dia sin dengan cos kan? Sin dengan cos. Lepas tu last kali tinggal sin saja. So sin 2x tambah 5 darjah sama dengan 0.9152, which is dalam kuadran 1 dan 2. Sebab sin positif kan. Dan kita carilah what is beta dan sebagainya. So saya nyatakan sini proses seperti biasa. So saya tak tunjukkan. So kamu kena cubalah dapatkan jawapan dia. Alright. Okay, now habis yang itu, kita pergi kepada bahagian terakhir, iaitu ini lain sikit, iaitu kita nak lihat petua sin dan juga petua cos. Petua sin dan juga petua cos. Right. Okay, now petua sin yang ini sebenarnya.
Yang ini iaitu hubungan di antara A dengan sudut A, ya. A sin A, B sin B, C sin C. So yang ini. Alright. Sementara kejap lagi saya terangkan. Untuk petua cos, dia melibatkan antara tiga ini. Dia bergantung kepada situasi lah, ya. Dia rumusnya ada tiga. Tapi cara untuk kita nak dapatkan yang mana satu ni, cara dia sama saja. Nanti kita tengok contoh. Okay? Right. Untuk petua sin, cuba kamu lihat contoh kedua-dua contoh ini. Apa yang kita dapat cerap? Untuk petua sin, untuk membolehkan kita menggunakan petua sin, kita akan perhatikan information yang ada itu adalah saling bertentangan. Nampak? Kita ada sudut B, kita ada panjang B. Kita ada sudut A, kita nak cari panjang A. And of course kita boleh cari. Nampak? Maka kita boleh guna rumus sin. Maksud dia A dengan B kan? So kita pakai ni lah. Kita pakai ini untuk mendapatkan apa info yang kita inginkan. Yang ni pun sama. Lihat. Sudut B, panjang B. Sudut C, panjang C. So kita nak cari sudut C. Tak ada masalah. Nampak? So kita boleh pakai yang ini. Boleh? So itu adalah penggunaan bagi petua sin. Cuma dekat sini, ada saya tulis dekat sini kan, okey lah, dua sudut satu sisi, satu sudut dua sisi. Okey, bukan sudut kandung. Sudut kandung ni apa? Baik, sudut kandung ni adalah macam ni tau. Ini contoh ya. Kalau kita ada sudut B, kalau kita ada A dengan C, ini A dengan C, ini maksud dia ada panjang C, ada panjang A, ini sudut. Maksud dia B adalah sudut kandung. So maksud dia B tu, sudut B tu ada, dia punya kiri kanan ada nilai. Faham tak? Tapi dalam kes ini tak ada sudut kandung. Sebab cuba tengok. Kita ada B, dia punya sebelah kanan dia A, belah kirinya kita tak perlukan apa-apa kan. So tak ada. So dia bukan sudut kandung. A adakah sudut kandung? Bukan juga, sebab dia ada B tapi belah sini tak ada. So dia bukan sudut kandung. So itu adalah sudut kandung ya. Biasanya sudut kandung ini dia melibatkan penggunaan petua cos. Nanti kita tengok. So yang untuk petua sin senang saja, kamu lihat yang bertentangan dan dia ada. Ini sudut, ini panjang dia. Ini sudut, ini nak dicari. Tak ada masalah. Ini sudut, ini panjang dia. Ini sudut, ini panjang dia. Ini nak dicari. It's okay. Ya, ini boleh guna petua sin. Okey, petua cos ini contoh dia. Nampak? Ini contoh kalau yang membolehkan kita menggunakan petua cos. Katakan kita nak cari panjang A kat sini. Kita diberi sudut A, bertentangannya adalah A. Tapi sudut A ini diberi kiri kanan. Bermaksud A ini adalah sudut kandung kepada B dengan C. Faham? So, kalau macam ni situasi dia, maka kita boleh menggunakan petua cos. Nampak? Cuma cara dia adalah cara dia. So, dalam contoh ini saya tunjukkan yang rumus A ni. Yang mula-mula ni, A squared sama dengan B squared tambah C squared tolak 2BC cos A. So, macam ni. So, jadi cara dia macam ni lah. So, kalau kita ada situasi macam ni, kena ingatlah. Sebab belah sini tak sebab dalam soalan, dia tak akan bagi sini A, sini B, sini C. Dia akan bagi nilai. So, kita kena ingatlah bentuk yang macam ni. So, ada sudut, ada sisi kandung dia. Ini ada dua-dua sisi ni ada. Maka A ni adalah sudut kandung. Dan kita nak cari A. Ini situasi yang minimum untuk membolehkan kita menggunakan rumus cosinus. Nampak ya? So, cara dia adalah A squared sama dengan B squared tambah C squared tolak 2BC darab cos A. Ini dia. Okey?
So, ini saya tak berikan contoh sebab ini mudah saja. Saya hanya terangkan situasi macam mana kita, macam mana dan bila kita boleh menggunakan petua sin dan juga petua cos. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita untuk kali ini. Kita akan jumpa pada teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.